Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Stadium RTM pagi ini bersama dengan saya Syarul Islam. Hoki 5 sebiah Piala Dunia 2024 skuad wanita negara mengakhiri saingan di kedudukan ke-6 selepas tewas 4-8 kepada Uruguay. Aksi penentuan kedudukan ke-5 dan ke-6 malam tadi. Saingan berlangsung di Muscat, Oman menyaksikan Malaysia ketinggalan menerusi 2 gol pantas lawan masing-masing pada minit pertama dan ketiga. Namun skuad negara kembali bangkit menyamakan kedudukan hasil jaringan Zati Aliani, Muhammad Zubir dan Nur Zafirah Aziz pada minit ke-4 dan ke-6. Keputusan itu bagaimanapun tidak bertahan lama selepas pemain Uruguay Teresa Viana dan Florencia Penalba masing-masing meledak 5 dan 1 gol. Manakala skuad kendalian Nabil Fikri, Muhammad Noor cuba mampu menambah 2 lagi jaringan sekaligus akor tumpas 4-8. Sementara itu, Ketua Jurulatih Nabil Fikri memuji anak buahnya yang berjaya memberikan tentangan sengit kepada Uruguay. Beliau juga berpuas hati dengan peningkatan prestasi ditampilkan anak buahnya sepanjang kejohanan berlangsung. Prestasi yang ditampilkan oleh barisan pemain kebangsaan sepanjang kejohanan Piala Dunia ini berlangsung menunjukkan peningkatan daripada perlawanan pertama hinggalah perlawanan klasifikasi 5-6. Okey, seperti sedia maklum, kejohanan ini adalah medan tertinggi yang disertai oleh barisan pemain hoki kebangsaan. Dengan prestasi yang ditampilkan, saya sebagai seorang jurulatih amat gembira dengan prestasi yang diberikan. Syarat serta insentif yuran mengikuti latihan sukan yang diberi pelepasan cukai bakal diumumkan oleh Kementerian Belia dan Sukan sebelum Mac ini. Menterinya, Hen Ayuh berkata KBS telah bermesyuarat dengan Kementerian Kewangan serta Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi memperincikan perkara tersebut. Dilaksana yuran latihan sukan yang bakal diberi pelepasan cukai itu meliputi 103 jenis sukan diwartakan dalam Akta Pembangunan Sukan 1997, Akta 576. Oktober tahun lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2024 di Dewan Rakyat berkata, kerajaan mencadangkan pelepasan cukai khusus untuk pembelian peralatan dan aktiviti sukan. Ia terhad kepada RM1,000 dan akan diperluaskan meliputi perbelanjaan yuran mengikuti latihan sukan. Sementara itu, Hen Ayuh memaklumkan peruntukan keseluruhan bagi menampung perbelanjaan skuad Harimau Melaya menghadapi kempen Piala Asia 2023 di Qatar hanya RM7 juta. Menurut beliau, jumlah itu secara relatifnya kecil berbanding perbelanjaan negara lain dalam kumpulan ini. Untuk 5 ini. juta ini yang kita bagi hanya sebahagian daripada dana yang diperlukan oleh FAM. Ada ramai yang berpendapat durian runtuh untuk FAM. Sebenarnya FAM perlukan banyak lagi dana, dan kalau kita nak Harimau Melaya terus berkembang di peringkat antarabangsa dan mempunyai peluang untuk menang pada Piala Asia seterusnya, kita kena pastikan mereka mempunyai sumber untuk berlatih. Justru peruntukan RM5 juta yang bakal disalurkan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM diperlukan badan induk itu demi pembangunan skuad bola sepak negara, terutamanya Harimau Melaya. 2 pemain Harimau Melaya menjadi tumpuan dalam aksi ketiga peringkat kumpulan Piala Asia 2023. Arif Aiman disenarai sebagai pemain bintang masa depan manakala Faisal Halim berada dalam kesebelasan terbaik perlawanan ketiga kejohanan. Nama 2 pemain tersebut berada dalam hantaran di laman Facebook rasmi AFC Asian Cup selepas tamat kesemua 3 perlawanan peringkat kumpulan Piala Asia di Qatar. Arif Aiman disenaraikan sebagai pemain bintang masa depan bersama 3 lagi pemain iaitu Lee Kang-in dari Korea Selatan, Ali Jassim dari Iraq dan pemain Palestin Zaid Kunbar. Sementara itu, Faisal Halim pula berada dalam senarai kesebelasan terbaik pada aksi ketiga Piala Asia. Pemain itu disenarai dalam barisan serangan bersama pemain penyerang Iraq Aiman Husin dan pemain dari Jepun Ayasa Ueda. Malaysia terlepas peluang mara ke saingan 16 akhir kejohanan namun menjadi tumpuan pada perlawanan terakhir kumpulan E apabila berupaya mengikat Korea Selatan 3-3. Baik, kita beralih ke sukan futsal. Kelab Johor Darul Takzim JDT mendapatkan khidmat 2 pemain berpengalaman tempatan iaitu Muhammad Rizwan Bakri dan Mahadin
Harahap Khairuddin dari Pahang Rangers FC. Ia sebagai persediaan pasukan itu menghadapi kancah Liga Premier Futsal Malaysia MPFL 2024. Kedua-dua pemain itu merupakan watak penting yang membantu Pahang Rangers bergelar juara berganda pada musim lalu. Rizwan turut dinobatkan sebagai pemain paling bernilai bagi saingan Piala Futsal Malaysia 2023. Sementara itu, Pahang Rangers menerusi kenyataan di laman Facebook mengesahkan perpindahan itu, namun enggan mendedahkan bayaran diterima bagi melepaskan kedua-dua pemain berkenaan. Kelab itu juga akan menggunakan bayaran perpindahan bagi memperkuat dan membangunkan pasukan. Ini pula perkembangan Badminton Masters Indonesia 2024. Pemain perseorangan profesional lelaki negara Lee Zijia terpaksa menarik diri pada pertengahan perlawanan suku akhir di Istora Senayan, Jakarta akibat keracunan makanan. Pemain nombor 10 dunia itu membuat keputusan untuk tidak meneruskan permainan di set kedua bertemu wakil Kanada Brian Yang selepas tewas di set pertama 21-14 dalam tempoh 19 minit permainan. Bekas juara All England itu bagaimanapun enggan mengulas ketika ditanya media mengenai punca beliau tidak meneruskan permainan. Pihak pengurusan Zijia menerusi laman X menyatakan Lee Zijia terpaksa menarik diri pada pertengahan perlawanan kerana keadaan badannya semakin merosot akibat mengalami keracunan makanan sejak beberapa hari lepas. Sementara itu, beberapa wakil negara turut terkandas di suku akhir Masters Indonesia. Peregu utama wanita negara Perlitan Amtinah ditunjukkan jalan keluar oleh gandingan China Liu Shengshu Tan Ning selepas tewas 16-21, 9-21. Nasib sama turut dialami beregu campuran dan pemenang pingat emas terbuka Korea 2022 Tan Kianmeng Lai Beijing apabila tewas kepada wakil China Zheng Siwei Wang Yaqiong 18-21, 21-18, 21-13. Keputusan ini menyaksikan tiada wakil negara lolos ke separuh akhir. Ini perlu melibatkan aksi tenis terbuka Australia. Pemain Rusia Daniil Medvedev akui bernasib baik dapat mara ke final terbuka Australia buat kali ketiga selepas bangkit menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev. Dalam aksi tersebut, pemain pilihan ketiga itu menewaskan Zverev dengan keputusan 5-7, 3-6, 7-6, 7-6, 6-3 dalam tempoh 4 jam 18 minit di Rod Laver Arena. Pada aksi final pada Ahad, pemain itu dijadual menentang lawan dari Itali Jannik Sinner. Medvedev pernah 2 kali mara ke final sebelum ini tetapi tewas kepada Novak Djokovic pada tahun 2021 dan kecundang menentang Rafael Nadal setahun kemudian. Perjalanan Medvedev untuk ke final ketiganya di Melbourne cukup berliku apabila terpaksa mengharungi deretan perlawanan panjang sebelum bertemu Zverev di separuh akhir. Merentasi pantai timur laut semenanjung Arab yang membakar semangat perjuangan dalam memburu tahta berprestij di Asia. Detik-detik yang dinantikan kini diraikan. 24 pasukan, 6 kumpulan, dibawakan dari 16 Januari hingga 10 Februari di saluran OK dan saluran sukan RTM. Piala Asia Qatar 2023. Heya Asia bersama RTM, official media partner. Sekian Stadium RTM, saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.